Assalamualaikum dan salam sejahtera. Seperti biasa, Ashraf Awani membawakan kepada anda buletin awani khas menjelang Sabah memilih yang akan berlangsung kira-kira 3 minggu dari sekarang pada 26 September untuk kita menyelusuri bukan sahaja perkembangan-perkembangan terkini menjelang PRN Sabah, tapi isu-isu yang dekat dengan hati warga Sabah yang bakal mencorak keputusan mereka pada pemilihan ataupun hari pengundian pada hujung bulan ini. 3 hari lagi untuk hari penamaan calon pada 12 September ini, dan sekarang pun sudah banyak kita lihat laporan-laporan media ataupun kabar-kabar angin berlegar berkenaan dengan pengagihan kerusi dalam kalangan parti di Sabah nanti. Saya mahu terus saja bersama dengan editor Ashraf Awani yang berada di Kota Kinabalu, Asim Hassan, untuk membincangkan persiapan parti-parti menjelang penamaan calon menuju kepada PRN pada 26 September nanti. Penamaan calon lagi 3 hari dan juga 73 kerusi Dewan Undangan Negeri yang akan dipertandingkan lebih daripada tahun 2018 waktu PRU 14 berlangsung di seluruh Malaysia, termasuk sudah tentu di peringkat negeri di Sabah. Okey Asim, setakat ini apa persiapan parti-parti menjelang penamaan calon? Ya, Luqman, baiklah. Terima kasih Luqman di Bukit Kewangan, dan untuk pengetahuan Luqman dan semua penonton Ashraf Awani yang pastinya hari ini sepatutnya ada satu persiapan. Sebelum itu, bahang pilihan raya negeri Sabah ke-16 itu semakin dirasai apabila parti-parti kini membuat persediaan bertemu dengan calon-calon dan juga memberitahu mereka akan dicalonkan, dan pengumuman itu akan dibuat besok. Begitu juga pengumuman akan dibuat oleh Barisan Nasional bersama rakan Perikatan Nasional mereka pada pukul 10 pagi, begitu juga Warisan Plus pada pukul 9.30 pagi. Dan ingin saya bawakan di sini, yang menariknya adalah sepatutnya pengumuman calon bagi Barisan Nasional itu sepatutnya diadakan pada hari ini pada jam 2 petang tadi, tetapi ditangguhkan berkemungkinan atas semangat muafakat dalam Barisan Nasional dan Perikatan Nasional itu. Mereka akan mengumumkan calon secara bersama esok pagi pada jam 10. Dan seperti yang sedia maklum juga, pengumuman calon bagi Warisan Plus yang diketuai oleh Datuk Seri Muhammad Shafie Apdal selaku Ketua Menteri Sabah akan mengumumkan juga calon bagi yang akan bertanding pada pilihan raya negeri Sabah ke-16 ini pada pukul 9.30 pagi. Maknanya ada 2 acara penting besok yang akan berlaku, Luqman dan pengetahuan semua penonton. Ada 2 yang akan berlangsung besok daripada Parti Warisan Plus itu sendiri dan Barisan Nasional dan Perikatan Nasional. Dan juga saya difahamkan mengenai pengumuman calon juga akan dibuat oleh Parti Cinta Sabah yang dipimpin atau dikemudi oleh bekas Menteri Luar Datuk Seri Anifah Aman, dan PCS itu juga dijangka akan mengumumkan calon bagi mewakili PCS sendiri pada pilihan raya negeri pada esok hari. Okay. Ya, Luqman. Sehingga esok kita akan tahu secara tepatnya pengumuman-pengumuman yang akan dibuat oleh semua parti ini. 3 sidang media yang besar ini kami akan bawakan kepada anda. Tapi sehingga itu, Asim, kini ada laporan-laporan media yang ada yang memetik sumber yang mendakwa, sebagai contoh, Barisan Nasional sudah pun bersetuju untuk mengambil 30 kerusi dan memberikan 20 kerusi kepada Bersatu. Sudah tentu ianya setakat ini sehingga esok ianya hanyalah spekulasi. Tapi Asim berada di sana di lapangan, on the ground. Apa telahan, apa pemerhatian dan mungkin apa yang Asim dengar daripada dalam kalangan individu-individu di sana, bukan saja warga Sabah tapi mungkin individu-individu yang dekat dengan parti-parti ini? Sejauh manakah spekulasi ini benar ataupun dekat dengan kebenaran? Betul, Luqman. Sejak awal minggu ini saya menerima beberapa kiriman fail berbentuk Word yang mana mereka ada menyatakan mengenai calon-calon Barisan Nasional dan juga pemimpin-pemimpin Barisan Nasional yang akan bersama-sama di sesuatu kerusi itu. Seperti contoh di Dun Lamak, calonnya adalah Datuk Seri Bong Motaradin selaku pengerusi Badan Perhubungan UMNO, dan juga di situ ada pemimpin daripada pihak persekutuan yang akan bersama-sama, iaitu Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi selaku Presiden UMNO itu sendiri. Bagaimanapun semua perkara itu adalah
dakwaan-dakwaan dan desas-desus saja, dan kita cuba mendapatkan perkara itu, tetapi disangkal, maknanya kita tunggu saja penamaan calon dan sebagainya. Dan bila melihat kepada pengagihan kerusi itu sendiri, maknanya pemufakatan dalam kalangan Bersatu dan UMNO itu, yang kebanyakannya Bersatu dulu adalah daripada Parti UMNO juga yang telah menyertai Bersatu dan menubuhkan Bersatu di Sabah ini, dan mereka dilihat sepakat dalam memastikan pengagihan kerusi itu benar-benar adil, dan juga matlamatnya adalah calon yang ditampilkan oleh setiap parti seperti UMNO, Bersatu, PBS, STAR, PBRS itu juga adalah calon yang memang menepati isu tempatan dan juga boleh menang, Luqman. Isu tempatan itu menarik Asim sebutkan, kerana kita lihat kerangka politik di peringkat kebangsaan di Malaysia ini, di Sabah ianya agak berbeza, di Sarawak juga agak berbeza. Sejauh manakah isu-isu di peringkat kebangsaan yang sering dimainkan di peringkat kebangsaan dilihat akan mempengaruhi warga Sabah, ataupun adakah mereka lebih banyak fokus kepada isu-isu tempatan dan kurang hiraukan isu-isu di peringkat kebangsaan? Luqman, tidak adil saya katakan jika pembangunan di Sabah ini tanpa memerlukan kerjasama antara kerajaan pusat itu sendiri. Bagaimanapun, jika kita lihat kepada back record yang sebelum ini, maknanya isu nasional itu sedikit sebanyak memainkan peranan, tetapi apa yang lebih penting adalah isu rakyat, isu tempatan itu sendiri, maknanya isu pembangunan di Sabah, peluang pekerjaan di Sabah, dan juga isu-isu setempat seperti tanah dan juga pemilikan tanah, dan beberapa lagi isu pelancongan yang lain, dan itu merupakan antara yang dititik beratkan saya rasa oleh para pengundi untuk PRN kali ini. Mereka mahu wakil rakyat atau calon yang ditampilkan itu sebagai contoh sesuatu kawasan, contohnya di kawasan Bongawan atau Membakut. So maknanya seseorang itu perlu tahu apa yang kehendak rakyat di situ, maknanya dia adalah calon yang memang disenangi rakyat, dan selain daripada itu boleh membawa suara-suara rakyat di sesuatu daerah itu, sesuatu kawasan sit kerusi Dewan Undangan Negeri itu untuk diangkat dan sama-sama dibangunkan kawasan itu, Luqman. Berdasarkan pemerhatian Asim dan juga mungkin perbualan Asim dengan pelbagai individu di sana, termasuk individu biasa, termasuk orang-orang yang Asim temui, dan Asim juga berasal daripada Borneo, sudah tentu mempunyai banyak kenalan. Apakah dapatan Asim berkenaan dengan kadar kepuasan hati warga Sabah terhadap pemerintahan Parti Warisan sejak 2 tahun lepas? Ya, Luqman, kalau kita lihat Parti Warisan memang sudah pasti memperjuangkan, memang adalah tidak adil untuk kita melihat mengukur sesuatu pentadbiran kerajaan warisan itu untuk tempoh 2 atau 3 tahun itu. Tapi apa yang penting adalah bila kita bercakap tentang kebolehan Parti Warisan itu memang terbukti boleh, ternyata boleh, tetapi bila Luqman katakan bagaimana dengan akar umbi, saya melihat pelbagai komen dan juga pandangan mereka melihat kepada penambahbaikan, melihat kepada tempoh pentadbiran kerajaan warisan itu sendiri, dan bagaimana kerajaan warisan itu sepatutnya kerjasama itu lebih erat dalam kalangan kerajaan negeri dan juga kerajaan persekutuan dalam membangunkan negeri Sabah. Itu yang antara kata-kata yang mungkin saya dapatkan di peringkat akar umbi ini. Maknanya tiada pun, memang kita tidak dapat nafikan ada yang menyokong, ada yang tidak, tapi adalah tidak adil untuk saya menyatakan sesuatu yang negatif sahaja dan tidak mengangkat yang positif, dan saya juga tidak boleh mengambil pendekatan, mengambil orang yang bercerita tentang negatif saja dan mengabaikan pandangan-pandangan yang negatif itu tidak semestinya tidak membina, Luqman. Maaf, sudah tentu Asim. Tapi menarik Asim sebut berkenaan dengan kerjasama kerajaan negeri dan juga kerajaan persekutuan, dan membawa kepada soalan saya yang seterusnya. Sudah tentu Parti Warisan diangkat di Sabah 2 tahun lalu seiring dengan kerajaan Pakatan Harapan di peringkat persekutuan. Kini adakah sentimen antara dalam kalangan warga Sabah ini, adakah mereka merasakan keperluan ataupun kepayahan Parti Warisan kekal di tampuk pemerintahan dengan entiti lain kini berada di kerajaan persekutuan untuk angkat isu-isu tempatan ke peringkat persekutuan?
Bila kita melihat benda itu, rasanya Datuk Seri, sebab bila saya bertemu di peringkat akar umbi itu sendiri, baik dari segi penyokong atau pengundi yang kita lihat neutral atau yang menyokong kepada warisan atau tidak, so kita dapat lihat bagaimana diorang melihat pengalaman Datuk Seri Muhammad Shafie Apdal itu yang pernah menjawat jawatan di peringkat persekutuan itu dan mempunyai ramai kenalan dari segi menteri-menteri dalam kalangan Perikatan Nasional itu, sudah pasti kerjasama itu boleh diperkukuhkan dalam memastikan pembangunan di Sabah ini tidak terpinggir. Itu yang kita lihat. Tapi bagaimanapun kita tahu memang politik kita ni adalah memang kita melihat kepada real politik ya Luqman, yang mana sesuatu kerjasama itu perlulah selari antara kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan. Itu kita tidak boleh nafikan. Tapi sebab itulah real politiknya, dan melihat dari dulu lagi selepas sebelum ini bila Datuk Seri Muhammad Shafie Apdal menyatakan sokongan kepada Tun Dr. Mahathir dan bersedia bekerjasama G2G dengan kerajaan persekutuan, itu sudah pasti menunjukkan satu isyarat yang beliau sendiri tidak mahu kepada persengketaan, sebaliknya mahu kerjasama itu bagi membangunkan negeri Sabah itu sendiri. Dan apa yang pasti kita melihat semuanya terletak kepada tangan pengundi untuk menentukan sama ada mereka betul-betul benar-benar mahu tampuk kerajaan negeri Sabah ini ditadbir oleh parti tempatan itu sendiri, yang kita tahu parti tempatan itu sudah pastinya ada warisan, PCS, LDP, SAPP, dan bagaimana pula jika kita akan melihat bagaimana pula jika LDP itu sendiri, SAPP itu sendiri dan Parti Cinta Sabah yang diketuai oleh Datuk Seri Anifah Aman itu sendiri sama ada akan bekerjasama dengan kerajaan warisan membentuk kerajaan negeri itu nanti, Luqman. Okey, Asim, akhir sekali secara ringkasnya kita mau berbalik kepada isu pengagihan kerusi sementara kita menanti esok. Apa antara strategi yang dijangka? Adakah parti-parti akan diberi kerusi yang mereka menang pada PRU 14 pada 2018, atau adakah ada elemen ataupun sentimen mereka mungkin mengambil sedikit risiko untuk mempertandingkan kerusi-kerusi yang tidak tradisional lah katakan? Ya Luqman, bila saya melihat, dan ini merupakan pandangan saya dan hasil tinjauan saya, yang mana setiap parti sekarang akan lebih berhati-hati jika sesuatu calon atau penyandang itu tidak dipilih, dan mereka perlu menjaga hati atau tahu teknik dan taktik bagaimana untuk memujuk calon-calon itu. Apabila setiap parti mengemukakan muka baru, mereka akan memastikan calon-calon ini tidak akan kecewa dan akhirnya akan mengundang kepada sabotaj sendiri dalam kalangan parti, baik dari segi Barisan Nasional, baik dari segi Bersatu, baik dari segi APCO dan baik dari segi Kerajaan Warisan Plus, Luqman. Okey, Asim Hassan, terima kasih. Langsung dari Kota Kinabalu, kita akan bawakan kepada anda esok 3 sidang media utama yang akan mendedahkan lebih banyak berkenaan dengan pengagihan kerusi dalam kalangan parti-parti besar khasnya menjelang PRN Sabah pada 26 September nanti. Semalam, Datuk Dr. Jeffrey Kitingan mengatakan bahawa STAR akan keluar daripada Perikatan Nasional jika tidak diberikan 15 hingga 18 kerusi. Apa potensi impaknya jika itu berlaku? Kita akan teroka selepas ini. Kita berhenti seketika. Kembali selepas ini. Arena politik Sabah amat unik. Mungkin yang paling unik berbanding semua negeri lain di Malaysia. Dan akan ada banyak putaran plot menuju ke hari-hari besar seperti pilihan raya negeri Sabah yang akan berlangsung pada hujung bulan ini. Putaran plot terbaru setakat ini semalam, Presiden STAR Datuk Dr. Jeffrey Kitingan mengunggul untuk keluar daripada Perikatan Nasional jika STAR tidak diberikan sekitar 15 ke 18 kerusi. Ini tidak lama selepas timbalan Presiden STAR umum keluar parti itu dispekulasikan untuk menyertai warisan, tetapi itu tidak lagi kita dapat sahkan. Apa impak ancaman ataupun ugutan ataupun dakwaan yang dibuat oleh parti STAR ini? Saya mau berbincang dengan penganalisis politik Sabah Dr. Romzi Ationg yang menyertai kami melalui Skype
sekarang. Dr. Romzi, terima kasih kerana menyertai kami. Kita lihat start prestasinya pada PRU 14 pada 2018 yang lalu, 4 kerusi DUN yang dimenangi, kebanyakannya di kawasan pertengahan ataupun utara Sabah. Jadi bagi Perikatan Nasional, sejauh manakah pentingnya peranan dan sumbangan STAR dalam PRN kali ini? Baik, selamat petang. Sudah semestinya semua parti mainkan peranan yang penting, ya, sebab akhirnya perbezaan satu kursi pun sudah menentukan siapa yang menguasai kerajaan negeri. Jadi saya rasa mana-mana parti pun memang mainkan peranan yang penting dalam pilihan rakyat negeri pada kali ini. Kita lihat timbalan Presiden STAR, Kong Fui Seng, keluar parti. Apa impaknya kepada mungkin sentimen terhadap parti ini menuju ke PRN kali ini? Baik, kita kena lihat sejarah. Ugutan dan provokasi untuk keluar gabungan ini adalah benda biasa. Biasa dilakukan apabila sebuah parti itu, pimpinan parti itu ingin supaya tuntutan parti diberi perhatian oleh pihak yang lain. Sebagai contoh, MCA pun pernah membuat Barisan Nasional apabila UMNO bersahabat dengan PAS. Jadi akhirnya benda itu antara impak yang boleh kita nampak ialah pecah undi. Sudah semestinya kalau masih lagi friendly dengan satu gabungan yang lain, tapi dalam masa yang sama menentang gabungan tersebut, akhirnya akan merugikan. Isu ini wajar diselesaikan tanpa berdasarkan kegairahan mendapat jumlah agihan kerusi yang banyak semata-mata. Setiap parti harus praktikal dalam hal ini. Dan rasanya isu ini bukan hanya berlaku dalam gabungan Pakatan Nasional, tapi ia juga berlaku dalam konteks, kalau konteks Sabah ialah dalam warisan PLAS. Melihat kepada sejarah seperti yang doktor sebut sebentar tadi, adakah secara sejarahnya sebelum ini kita lihat ugutan seperti ini akan berjaya mendapatkan sebarang parti yang membuat ugutan itu berjaya mendapatkan apa yang mereka mahukan? Biasanya tidak bukti yang signifikan untuk itu. Cuma itulah saya kata perlu diberi perhatian bahwa mana-mana pemimpin politik ini harus berlandaskan pada benda-benda yang praktikal, dan untuk tujuan itu mereka harus melihat potensi parti dengan calon yang boleh menang dan semangat kawan. Kita harus mengambil kira apa yang berlaku dalam Pakatan Nasional dan Sekutu sekarang, yang mana STAR pun buat demikian, dan saya rasa kesannya tidak akan signifikan lah. Tapi akhirnya itu boleh menjadi penyumbang pada sama ada parti Perikatan Nasional dan Sekutu boleh memerintah atau tidak. Cuma saya ingin tekankan di sini bahwa isu ini juga berlaku di pihak warisan PLAS. Sebagai contoh di kawasan N5 Matunggung contohnya. Kawasan itu masih lagi bermasalah dari segi menentukan siapa yang akan dicalonkan di situ dan parti mana yang akan bertanding. Dan hal ini harus diselesaikan sebab semua parti janganlah semata-mata berfokus pada jumlah kursi yang dipertandingkan, tapi haruslah fokus pada siapa yang boleh menang dalam kawasan tersebut. Saya melihat di sini isu ini suatu isu yang harus diselesaikan. Sekiranya tidak, kesannya pastilah negatif. Parti STAR kita lihat secara tradisinya banyak menarik dan mempengaruhi golongan daripada etnik Kadazan, Dusun dan Murut. Adakah doktor menjangkakan mereka berupaya menjangkaui etnik-etnik itu untuk mendapatkan sokongan lebih besar dalam PRN kali ini? Itu tidak boleh dinafikan. Kita telah bergerak di kawasan KDM terlalu lama. Walaupun pada pilihan raya yang lepas hanya 4 kursi yang dimenangi dan 1 parlimen, kita tidak boleh menidakkan peranan STAR. STAR juga mempunyai pengikut yang ramai. Dan saya rasa ini sudah pasti memberi kesan pada sentimen dalam pandangan Kadazan Dusun sendiri. Yang mana ini juga membuktikan bahwa setiap parti itu harus mengambil kira peranan setiap etnik di Sabah. Kita lihat doktor, ugutan yang dibuat oleh Parti STAR ini terhadap Perikatan Nasional, adakah ia akan menetapkan presiden ataupun adakah ia akan mendorong banyak parti-parti tempatan lain untuk mengambil langkah yang sama untuk cuba mendapatkan apa yang mereka mahu, iaitu kerusi? Itu salah satu kemungkinan. Cumanya kita melihat akhirnya parti khususnya Perikatan Nasional kita percaya masih ada kelebihan dari segi pengalaman. Dengan pengalaman untuk menyelesaikan masalah itu, saya yakin Parti Perikatan Nasional masih berkemampuan untuk akhirnya
memberi saingan yang sengit terhadap warisan plus. Ini khususnya apabila warisan juga bergelumang dengan isu penentuan calon dan kegairahan kepimpinan setiap parti yang bergabung dalam warisan plus itu untuk meraih lebih banyak kursi. Yang mana saya rasa ini harus diselesaikan dengan cepat yang mungkin. Dan difahamkan besok adalah pengumuman untuk calon-calon bagi parti-parti gabungan ini. Saya ingin ulangi soalan yang saya tujukan dalam bahagian pertama tadi kepada doktor pula, kerana doktor sudah tentu memerhati rapat isu ini. Warga Sabah sudah pun 2 tahun merasai pemerintahan warisan. Apa dapatan doktor berkenaan dengan sentimen umum warga Sabah terhadap pentadbiran kerajaan negeri di bawah warisan? Baik, terima kasih. Kalau kita bercakap tentang sentimen, dia terlalu banyak. Cuma apa yang saya hendak utarakan hari ini, kita fokus pada 2. Yang pertamanya ialah tentang keupayaan integriti untuk membawa pembangunan. Dalam era moden ini, kita tidak lagi boleh bercakap tentang alasan bahawa kita hanya diberi 2 tahun. Sebab kita sebelum ini pun pernah ada isu janji 100 tahun. Jadi salah satu isunya itu ialah keupayaan untuk membawa pembangunan. Dan walaupun kita berhadapan dengan COVID-19, rasanya isu pembangunan itu tetap salah satu sentimen yang wajar diambil perhatian. Sentimen kedua ialah tentang keselamatan negeri ini. Apabila bercakap tentang isu keselamatan, kita juga harus mengambil kira tentang imigrasi. Isu di sempadan, isu di dalam negeri ini sendiri. Saya rasa itu isu yang akan menguasai pilihan raya negeri pada kali ini. Memang masih banyak yang boleh kita ketengahkan, tapi rasanya itu yang akan menguasai. Cakap dengan daya-daya yang akan mencorak perjalanan pilihan raya negeri kali ini, orang muda dicanang sebagai antara elemen yang boleh dikatakan decider mungkin. Satu elemen, satu kelompok yang akan memainkan peranan yang agak besar. Sejauh manakah doktor melihat peranan orang muda dalam PRN yang akan berlangsung pada hujung bulan ini? Baik, kita harus ingat bahawa jumlah peratusan pengundi muda ketika ini lebih signifikan banding pengundi yang tua. Maknanya situ undi di kalangan orang muda ini akan mainkan peran yang terlalu signifikan. Bila demikian, bila bicara tentang orang muda ini terpikat sangat dengan Facebook, media sosial, jadi maklumat sentiasa di ujung tangan. Jadi itu setiap parti politik harus menangani golongan muda ini sebaik mungkin. Kontroversi baru-baru ini antara ahli-ahli pentadbiran persekutuan dengan Viviana Musibin, bagaimana ia mencorak sentimen orang muda menuju ke PRN kali ini? Baik, di Sabah ini kita sudah pun di peringkat yang saya boleh katakan terlalu signifikan debat tentang otonomi dan perhatian yang harus diberikan oleh kerajaan persekutuan. Saya ada berbual dengan beberapa rekan beberapa hari yang lepas, mereka mengatakan itu menggambarkan bahawa kita masih lagi belum diambil perhatian sewajarnya. Dan itu saya kata itu adalah masalah politician kita pada ketika ini yang mana tidak terlalu peka tentang isu-isu yang demikian. Cumanya kita yakin isu itu masih boleh diselesaikan. Cumanya kita perlu memberi ruang pada mana-mana pemimpin yang ada pada ketika ini untuk membuktikan bahawa mereka itu memiliki upaya untuk menyelesaikan masalah rakyat. Khususnya di kawasan pedalaman seperti di kita. Cakap dengan itu, Doktor, adakah dalam kalangan warga Sabah yang dapat Doktor cerapkan, sentimen mereka mungkin adalah penting untuk memberikan warisan lebih masa untuk melengkapkan segala dasar-dasar ataupun matlamat-matlamat mereka, dan adakah mereka mungkin ada sekelompok yang merasakan momentum itu akan terganggu sekiranya kerajaan negeri tertukar sekali lagi? Ya, semestinya itu khususnya fahaman di kalangan pengikut warisan, dan kita harus realistik dalam hal ini. Memanglah pada peringkat awal pemerintahan itu kita lebih fokus pada perancangan, tapi kena ingat juga tahun 94 contohnya, Datuk Mahathir pernah berjanji tentang 100 tahun pembangunan. Maknanya itu 100 hari pembangunan. 100 hari dengan 2 tahun itu harus ada perbezaan lah. Tapi saya masih melihat di situ memang ada keperluan untuk kita memberi peluang. Tapi peluang itu harus diambil sewajarnya lah.
dan membuktikan bahawa parti itu haruslah boleh menjadi sebuah parti yang boleh diharapkan. Akhirnya sentimen pilihan raya yang lepas ialah tentang memastikan kerajaan yang baru itu lebih baik dari yang sebelum itu. Jadi itu adalah harapan rakyat, pengundi khususnya. Baik, terima kasih Dr. Rumzi Ationg, penganalisis politik Sabah, membincangkan sedikit sebanyak berkenaan dengan apa yang kita boleh jangkakan menuju ke pilihan raya negeri Sabah pada hujung bulan ini 26 September, khasnya dalam kerangka ugutan parti star untuk keluar daripada Perikatan Nasional jika mereka tidak diberikan sekurang-kurangnya 15 hingga 18 kerusi. Kami akan terus membawakan kepada anda buletin awal ini khas setiap hari menjelang PRN Sabah dengan wartawan-wartawan dan juga penganalisis kami di sana. Dan esok kami akan bawakan kepada anda 3 sidang media yang agak besar berkenaan dengan penamaan atau pengagihan kerusi dan penamaan calon oleh setiap parti dan juga gagasan menjelang PRN Sabah. Itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih kerana menonton Sabah Memilih. Saya Luqman Haris. Assalamualaikum, salam hormat kita. Jumpa lagi.